Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akribna binuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat perihal zikir dan doa pada muka surat 43. Aturlah waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, hendaklah anda mempunyai wirid, iaitu suatu waktu yang ditetapkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh ditentukan pada suatu waktu yang tertentu ataupun menetapkan bilangan yang tertentu. Kalau dengan cara yang terakhir ini yang anda pilih, maka bolehlah anda mengadakan tasbih iaitu subhah untuk menghitung bilangannya. Ketahuilah bahawa zikir itu adalah rukun jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan kunci hakikat. Di samping itu, dia juga adalah senjata para murid dan tangga kewalian, sebagaimana yang dikatakan oleh setengah para arif billah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatilah aku dengan berzikir kepadaku, nescaya aku pun akan mengingatimu. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka ingatlah Allah dalam keadaan kamu berdiri, duduk dan ketika kamu berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatilah Allah dengan sebanyak-banyak ingatan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku berada pada sangkaan hamba-Ku kepadaku dan aku sentiasa bersamanya ketika dia mengingati aku. Jika dia mengingati aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku, iaitu bersendirian. Jika dia mengingatiku dalam kumpulan ramai, maka aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih ramai daripada kumpulan itu, ataupun kumpulan yang lebih mulia daripada kumpulan itu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana jalisu man dzakarani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama siapa yang mengingatiku. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dhikrullah. Mahukah kamu aku memberitahu kamu dengan sebaik-baik amalan kamu yang paling bersih pada Tuan punya kamu, dan yang paling tinggi pada darjat kamu, dan yang paling baik bagi kamu dari membelanjakan emas dan perak, dan lebih utama daripada kamu menemui musuh kamu, lalu kamu memenggal leher mereka dan mereka pula menebas leher kamu. Para sahabat menjawab, mahu wahai Rasulullah. Jawab beliau, dialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam fasal ini, iaitu dalam membahaskan tentang perihal zikir dan doa. Imam Haddad
menjelaskan tentang kepentingan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dan menjelaskan tentang kepentingan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya zikir ini buat seseorang kerana ianya adalah merupakan salah satu rukun untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun asas seseorang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya merupakan senjata seorang hamba Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Seperti yang disebutkan di dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Syaitan yang bersifat al-khannas, apabila kita berzikir kepada Allah, maka dia akan menjauhkan diri. Maka seakan-akan dengan berzikir itu akan menjadi senjata, menjadi alat, menjadi asbab untuk menjauhkan diri seseorang, menjadi benteng bagi seseorang untuk menjauhkan dirinya atau untuk menjauhkan syaitan daripada diri seseorang. Nah, dan zikir ini merupakan salah satu ibadah yang mudah berbanding ibadah-ibadah yang lain, kerana zikir ini tidak perlu kita berada dalam sesuatu keadaan suci. Iaitu kita tidak perlu bersuci seperti mana as-salah dan membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang mana dengan untuk bersalat kita perlu suci daripada hadas kecil dan hadas besar dan sebagainya. Akan tetapi zikir ini boleh dilakukan dalam apa-apa keadaan kita sekalipun. Dan zikir tidak memerlukan daripada tempat yang khusus. Iaitu kita boleh berzikir di mana-mana sahaja kita berada. Maaf cakap, hatta kita sewaktu berada di dalam bilik mandi pun kita boleh berzikir, cumanya di dalam hati. Tidak boleh disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala melalui lidah di dalam tempat-tempat seperti itu. Naam, jadi berzikir tidak perlu berada dalam keadaan, iaitu tidak perlu berada dalam keadaan bersuci. Apa-apa keadaan pun, walaupun dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, masih lagi kita meneruskan ibadah tersebut. Boleh lagi meneruskan ibadah tersebut. Tidak perlu pada tempat yang khusus. Mana-mana kita berada, kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat yang dilarang untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam hati kita. Adapun dengan lidah, maka tempat-tempat yang dilarang maka tidak boleh. Akan tetapi kebanyakan tempat-tempat biasa boleh. Bahkan hatta di tempat-tempat yang lalai, apabila seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya akan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian zikir ini tidak perlu waktu yang khusus seperti ibadah lain, seperti ibadah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu mempunyai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lain, mengeluarkan zakat, yakni bila sampai nisab baru boleh keluar zakat. Tak sampai nisab, tak cukup haul, tak boleh nak keluarkan zakat. Maka ada waktu-waktu je untuk zakat. Ramadan, kita hanya boleh berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan. Bulan selain Ramadan tak boleh nak kita puasa. Sehingga kan kalau orang yang terluput dengan sengaja daripada puasa bulan Ramadan, disebutkan dalam hadis, hatta walau dia berpuasa seumur hidup dia untuk menggantikan daripada puasa bulan Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja, maka ianya tidak akan dapat menggantikan. Menunjukkan keagungan bulan Ramadan, dan puasa itu adalah khusus untuk bulan Ramadan. Adapun kalau dia terluput dengan kerana ada keuzuran dan sebagainya, maka boleh digantikan satu hari bulan Ramadan dengan satu hari di bulan lain. Naam. Dan haji juga memerlukan waktu yang tertentu dan tempat yang tertentu. Musim haji adalah waktu mengerjakan haji adalah bulan Dhul Hijjah, daripada hari Arafah, itu hari ke-9 ataupun sebelum itu, hari 8, 9, 10, 11, 12 dan sebagainya. Itu beberapa hari untuk menunaikan fardu haji, dan tempatnya pun khusus di Kota Makkah. Tak boleh pula kita nak buat haji dekat Malaysia pada bulan Dhul Hijjah. Maka ibadat-ibadat lain ini memerlukan tempat, memerlukan keadaan, memerlukan waktu yang tertentu. Akan tetapi zikir ini dijadikan tanpa ada waktu yang khusus, tempat yang khusus, dan bebas daripada apa-apa syarat, sehingga sebahagian zikir itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti zikirnya la ilaha illallah, tidak perlu untuk hatta menggerakkan dua lidah. Ia ini hanya dengan
tidak perlu digerakkan daripada bibir. Yakni hanya dengan lidah itu kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menggunakan lidah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Naam, maka ibadah berzikir ini merupakan semulia-mulia ibadah dan ianya merupakan makanan bagi hati. Makanan bagi hati adalah az-zikir, zikrullah. Dan ianya memberikan ketenangan kepada hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa dengan berzikir itu akan mendatangkan ketenangan kepada hati dan tidak ada perkara yang dapat menenangkan hati seseorang kecuali dengan berzikir. Ianya merupakan makanan bagi hati dan vitamin untuk jiwa kita. Dengan hati, dengan berzikir kita menjadi tenang. Dengan berzikir kita akan hilang, keluar daripada segala masalah, segala problem-problem dunia yang kita hadapi. La ilaha illallah. Dan dengan kita berzikir, kita akan mendapatkan daripada sifat-sifat yang mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan sedikit demi sedikit diperbersihkan hati kita itu melalui zikir. Melalui zikir, sedikit demi sedikit sifat-sifat buruk yang ada daripada diri kita ni akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidaknya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan daripada sifat-sifat buruk itu pada mata kita, sehingga kita mengetahui bahawa kita ini mempunyai kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Kita mempunyai kekurangan untuk diperbaiki. La ilaha illallah. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai anjuran, sebagai memberi semangat untuk kita memperbanyakkan zikir, selain daripada satu perintah daripada Allah, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dan dalam keadaan mana-mana pun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, duduk, bangun, sewaktu berbaring, fadhkuruni azkurkum, engkau ingat akan aku, Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada orang tersebut. Ana jalisu man dzakarani, aku akan duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada aku. Sekarang ni kalau kita dapat duduk bersama orang-orang yang mulia, pembesar-pembesar, pemerintah-pemerintah, itu dianggap sebagai satu kemuliaan, akan dianggap sebagai satu kejayaan, satu kehebatan dan sebagainya. Akan tetapi tidak ada kemuliaan yang lebih agung apabila seseorang itu dapat berada bersama Allah Subhanahu wa taala, dapat duduk bersama Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Maka lebih sempurna zikirnya, lebih sempurna adabnya sewaktu berzikir, lebih bersih hatinya, lebih bersih jiwanya sewaktu berzikir, maka lebih banyak keberadaan dia bersama Allah Subhanahu wa taala daripada segi perlindungannya Allah, daripada segi rahmatnya Allah, daripada segi keberkatan yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang berzikir. La ilaha illallah. Dan sebahagian daripada orang-orang salih ini terlampau asyik dalam berzikir sehingga dia tidak boleh nak meninggalkan daripada zikir tersebut, hingga apabila dia sedang bertutur ataupun sedang bercakap dengan orang lain, ataupun orang lain sedang bercakap dengan dia, dia punya fikiran, yakni sebahagian daripada diri dia mendengar daripada apa yang dicakap, apa yang disampaikan oleh orang tersebut, tapi sebahagian lain dalam hati dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini merupakan anugerah yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melatih diri dia untuk memperbanyakkan zikir. Apabila dia dah melatih diri dia untuk berzikir dalam setiap waktu dan keadaan, maka sehingga dia tidak dapat memisahkan diri dia daripada berzikir, sehingga dia rasa dia akan rugi kalau dia tidak berzikir, sehingga dia merasakan bahawa kalau ada perkara yang dia lakukan tanpa berzikir, kurang keberkatannya. Wahakadha. La ilaha illallah. Maka disebutkan dalam riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah orang solat siapakah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, zakat siapakah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah siapakah yang lebih afdal, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang banyak berzikir dalam ibadah yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Taha, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepada aku.
Maka hakikat daripada kesemua ibadah yang kita lakukan adalah untuk menghadirkan hati kita bersama Allah, untuk melatih diri kita ini untuk sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita salat, kita bermunajat kepada Allah, kita keluarkan zakat, itu merupakan muamalah, tanda kesyukuran kita terhadap rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta yang telah diberikan. Kita berpuasa, kita menunaikan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada tubuh badan kita ini, sehingga kita menjalankan tugas tersebut. Ibadah haji masalan, yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta kita, menggunakan harta kita atas perkara yang diperintahkan oleh Allah, menggunakan tubuh badan kita, kekuatan kita, fizikal kita ini untuk perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang paling beruntung, orang yang paling afdal salatnya, orang yang paling afdal zakatnya, orang yang paling afdal puasanya, orang yang paling afdal umrah dan hajinya adalah orang-orang yang paling banyak ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu menunaikan daripada ibadah tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu orang yang banyak berzikir akan mendapat pahala dan ganjaran yang besar ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ajal, benar wahai Abu Bakar As-Siddiq. Radhiyallahu anhu wa ardah. Maka sahabat-sahabat ini sentiasa mendengar dengan teliti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cuba untuk mengamalkan. Rasulullah, soalan yang mereka tanya itu seakan-akan cuba untuk mencongkil apakah amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya untuk mengetahui apakah amalan yang perlu untuk dilakukan, bahkan setiap amalan itu mereka ingin mengambil daripada kesempurnaan daripada sesuatu amalan. Sehingga diajarkan oleh Rasulullah kesempurnaan dalam sesuatu amal ibadah itu apabila seseorang itu hatinya hadir bersama Allah, banyak ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diajarkan perlu adanya masa tertentu untuk berzikir, seperti yang disebutkan oleh Imam Haddad di sini. Hendaklah anda mempunyai wirid, suatu waktu yang ditetapkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh ditentukan pada waktu yang tertentu ataupun menetapkan dengan bilangan yang tertentu. Maka apakah keperluan, apakah tujuan kita perlu ada waktu yang tertentu untuk kita berzikir? Tujuannya adalah supaya kita dapat istiqamah, kita dapat muwadhabah, kita dapat istiqamah dalam melakukan zikir tersebut. Sebagai contoh, kita letakkan waktu sebelum subuh beberapa minit dan selepas subuh beberapa minit waktu untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa minit sebelum maghrib, beberapa minit selepas maghrib, yang mana kita cuba kosongkan apa-apa pun yang terjadi, sibuk mana pun kita cuba waktu ni kita jaga. Tu waktu kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang khusus untuk kita berzikir, ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana disebutkan barang siapa yang menjaga daripada 4 waktu ini, waktu sebelum subuh, waktu selepas subuh sehingga terbitnya matahari, waktu sebelum maghrib terbenamnya matahari, dan waktu di antara maghrib dan isyak. Barang siapa menjaga daripada 4 waktu ini, maka ia akan seakan membayar balik waktu-waktu yang telah dia gunakan dalam keadaan lalai ataupun tidak menggunakan waktu mereka yang telah lalu itu dalam keadaan yang sebaik mungkin, dengan menjaga daripada 4 waktu ini. Ala kulli hal, jadi tujuan perlu adanya waktu yang tertentu agar supaya kita dapat istiqamah, kita dapat melakukan sesuatu amalan ataupun ibadah ataupun zikir itu dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan adanya istiqamah, barulah khasiat, barulah rahsia daripada sesuatu amalan itu akan nampak hasilnya. Walaupun secara umum bila-bila orang itu berzikir, dia akan mendapat daripada pahala-pahala berzikir. Dia berzikir, Allah akan ingat dia. Dia berzikir, Allah akan bersama dia. Dia berzikir, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala dan rahmat dan sebagainya. Akan tetapi apabila adanya istiqamah, adanya berterusan, maka kesan dan khasiat zikir itu akan lebih kesannya lebih dalam bagi orang-orang yang istiqamah dalam berzikir ataupun menetapkan waktu. La ilaha illallah.
antara kesan ataupun antara hasil daripada zikir, yang pertama tadi kita dah sebutkan, akan adanya tamakninah, akan adanya ketenangan, akan adanya sakinah, akan adanya lapang dada bagi orang-orang yang banyak berzikir. Disebutkan di dalam ayat lain, alam ya'ni lilladzina amanu, bukankah telah tiba waktu bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati mereka itu menjadi khusyuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebenaran. La ilaha illallah. Naam, maka dengan istiqamah seseorang itu berzikir, maka dia akan dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan khusyuk, yang mana sifat khusyuk ni, kata salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ilmin yunza' minal ardi al khusyuk. Ilmu pertama daripada ilmu hati yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hati orang-orang beriman ini adalah sifat khusyuk. Hatta la takat, sehingga akan sampai satu waktu kita tak nampak satu orang pun yang ada sifat khusyuk, tak ada orang pun yang ada sifat hudur, hatinya hadir bersama Allah. Dan orang yang mempunyai sifat khusyuk ni ada tanda-tandanya, yakni kurang berpaling kiri dan kanan, kurang menggerakkan tubuh badannya kepada perkara-perkara yang sia-sia dan sebagainya. Maka orang yang khusyuk ini ada simah, ada alamah bagi mereka yang khusyuk. Antaranya, salah satu sifat mereka adalah mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan tadi tentang istiqamah. Dengan adanya istiqamah barulah kesan keluar. Begitu seperti mana seseorang itu apabila dia sakit, dia diberikan antibiotik oleh doktor, dia prescribekan antibiotik oleh doktor, maka dia perlu untuk menghabiskan daripada antibiotiknya. Bila dia dah mula antibiotik, sebagai contoh untuk 5 hari atau 7 hari, maka dia perlu habiskan daripada antibiotik tersebut agar supaya berkesan antibiotik itu untuk melawan daripada perkara-perkara yang memudaratkan dalam tubuh badan dia ataupun sakit-sakit. Begitu juga dengan zikir, apabila ada dos yang sesuai dan ada waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan di sini, ataupun menetapkan dengan bilangan yang tertentu, iaitu satu, kita tetapkan waktu, satu lagi kita tetapkan bilangan, ataupun sama ada kita menetapkan waktu yang tertentu untuk kita berzikir, ataupun kita menetapkan bilangan yang tertentu untuk zikir kita. Walaupun seperti yang kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyakkan daripada zikir dalam setiap waktu dan keadaan, akan tetapi ada setengah-setengah zikir tu kalau kita tetapkan bilangannya, itu merupakan lebih bagus dan lebih kesannya dalam bagi hati seseorang. Naam, seperti yakni zikir yang ditetapkan, antaranya telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir-zikir yang ditetapkan oleh orang-orang salih, ada zikir-zikir yang mana kita tetapkan untuk diri kita itu sesuai dengan kita punya keupayaan, sesuai dengan keupayaan kita. Sebagai contoh, kita ni agak lemah dalam berzikir dan sebagainya. Jadi permulaan kita zikir dengan ambil angka yang mudah, mungkin 10 kali daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Mungkin kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 10 kali dan sebagainya. Akan tetapi dijadikan merupakan satu perkara harian yang kita tidak tinggal. Kita ambil sesuatu bilangan sesuai dengan kemampuan kita, sibuk mana pun kita dapat lakukan, sihat ataupun dalam keadaan tak sihat pun kita mampu untuk lakukan daripada zikir tersebut. La ilaha illallah. Antara zikir yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir selepas solat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali. Mungkin ada orang akan mengatakan, kenapa kita nak letakkan had? Sedangkan kalau kita mampu untuk buat lebih banyak, lebih bagus. Lebih banyak kita dapat berzikir, maka ianya lebih bagus. Kita akan jawab kerana apabila telah ditetapkan sesuatu bilangan zikir itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zat
yang paling dikasihi oleh Allah, satu orang, satu zat yang paling mengenali akan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan sesuatu perkara, maka pasti ada rahsia yang khusus yang Rasulullah mengetahui tentang perkara tersebut yang ingin diberikan kepada umatnya. Maka kalau telah dikhususkan sesuatu number itu, dia macam kunci. Kunci ni kena tepat dia punya gigi dia. Kalau gigi dia tak tepat, takkan dapat buka. Begitu juga dengan zikir. Apabila telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bilangan yang tertentu ataupun telah ditetapkan oleh orang-orang saleh yang mana kita tahu kesalehannya dan sebagainya, maka apabila diorang dah tetapkan bilangan yang tertentu, maka ada kunci, ada pintu-pintu yang dapat dibuka dengan zikir-zikir yang tertentu. Naam. La ilaha illallah. Adapun yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bismillah, kita boleh buat sebanyak mungkin yang kita kehendaki. La ilaha illallah. Mungkin ada juga orang akan mengatakan, kenapa nak tentukan sesuatu yang tidak ditetapkan? Yang tadi kita cakap, ada zikir yang ditetapkan oleh Rasulullah, seakan-akan ini yang kunci. Bila dah ditetapkan, kena ikut prescription yang telah diberikan. Adapun kita nak tetapkan untuk diri kita, dia kata, mana dalilnya? Kenapa kita nak tetapkan sesuatu bilangan zikir itu sesuai dengan kemampuan masing-masing? Dalilnya, ada satu hari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya nak berikan masa saya ini dalam sehari semalam 1/4 daripadanya untuk berselawat kepada kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khair in zitta fa khairun, itu merupakan perkara yang baik, akan tetapi kalau kamu tambah bilangannya, ianya lebih baik buat kamu. Kemudian dia mengatakan, kalau macam tu ya Rasulullah, aku akan berikan 1/3 ataupun setengah daripada masa aku untuk berzikir kepada kamu. Nabi SAW mengatakan perkara yang sama, ianya baik, akan tetapi kalau kamu tambah, ianya akan jadi lebih baik buat kamu. Maka dia pun menambahkan, ya Rasulullah, 3/4 daripada waktu aku akan berikan untuk berselawat kepada kamu. Nabi masih lagi mengatakan, ianya baik, kalau kamu tambah, fahuwa khairun lak, ianya lebih baik bagi kamu. Maka orang ini, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, idzan aku menggunakan seluruh daripada waktu aku untuk berselawat kepada kamu, ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idzan tukfar dzambuk wa tukfa hammuk. Yakni segala masalah kamu akan diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan apabila seseorang itu telah menetapkan sesuatu bilangan untuk diri dia, maka ianya bukanlah satu kewajipan untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Bukanlah satu kewajipan untuk diri dia, tapi maksudnya dia rasa itu merupakan satu bilangan yang sesuai, yang mana dia mampu untuk lakukan. Tapi tak semestinya ianya sesuai untuk satu orang ataupun mampu untuk dilakukan oleh satu orang lain mampu untuk melakukan. Semuanya ada keupayaan masing-masing. Setengah orang boleh berzikir 100 kali, setengah orang boleh berzikir 1000 kali, setengah orang boleh berzikir mungkin 10,000 kali dan sebagainya. Maka semuanya ikut kemampuan masing-masing untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan zikir ini adalah asbab untuk mendatangkan cahaya kepada hati. Zikir merupakan salah satu asbab untuk mendatangkan cahaya kepada hati, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza dakhala alqalb infasaha wan fatah, ataupun infataha wan syarah. Apabila cahaya itu masuk ke dalam hati seseorang, maka ia akan melebar ataupun akan meluas, ia akan melapangkan. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal fi dzalika min alamat, adakah ada tanda kepada orang-orang yang lapang dadanya disebabkan cahaya itu telah masuk ke dalam hati mereka? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa at-tajafi an daril ghurur, orang yang telah masuk cahaya ke dalam hatinya, dia akan cenderung kepada ataupun akan meninggalkan daripada perkara-perkara dunia, ataupun dia tidak akan cenderung kepada perkara-perkara dunia dengan keadaan yang melampau. Wal inabah ila daril khulud, dan dia akan sentiasa kembali, sentiasa akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia sentiasa akan ingat akan
akan tibanya waktu yang dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia akan mengetahui bahawa tempat yang kekal itu adalah di akhirat nanti. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, dan akan bersiap sedia untuk kematian sebelum tiba waktunya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Adakah orang-orang yang telah dibuka hati mereka untuk Islam, dia ni adalah berada di atas cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu cahaya, kemudian iman itu cahaya, kemudian sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Amal ibadah, amalan salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Makin banyak cahaya yang datang dalam diri seseorang, makin lapanglah dada dia, dan apabila lapang dada dia, maka dia tidak akan merasa stres dengan perkara-perkara dunia. Adapun orang-orang yang kurang cahaya dalam hatinya, kurang cahaya dalam kehidupannya, kurang cahaya dalam tubuh badannya, maka dia akan cenderung atas perkara-perkara dunia yang banyak mendatangkan penipuan. Yang mana dunia ini merupakan darul ghurur, yang banyak memberi penipuan kepada orang-orang yang berada. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali tipu daya semata-mata. La ilaha illallah. Yang mana sekarang ni kita lihat orang-orang yang terlampau menggilakan daripada perkara-perkara dunia, terlampau mengagungkan daripada perkara-perkara dunia. Mereka sanggup bermati-matian untuk mendapatkan daripada keinginan dunia, memenuhi daripada keinginan hawa nafsu mereka, sehingga kalau mereka tak dapat, mereka sanggup menjual daripada harga diri mereka untuk mendapatkan daripada dunia. Mereka sanggup untuk mengorbankan perkara-perkara yang ada di sekeliling mereka, ataupun perkara-perkara yang mereka sayangi, hanya untuk mendapatkan daripada keinginan dunia. Waliyadzubillah. Dan terkadang ianya melampau sampai sanggup untuk mengorbankan diri mereka sendiri hanya kerana dunia. Mereka merasakan bahawa tak ada dunia ni, khalas, seakan-akan tak ada kejayaan. Tanpa ada dunia tak ada kejayaan. Mereka tidak merasakan bahawa hanya dengan adanya Allah bersama mereka itu merupakan satu kejayaan dan kekayaan yang besar. Adanya Allah bersama kita sudah cukup. Disebutkan dalam satu riwayat, in wajadallah wajadta kulli syai', yakni kalau kamu ada bersama Allah, Allah ada bersama kamu, maka kamu ada segala-galanya. Wa in kalau kamu tidak ada Allah, Allah tidak ada bersama kamu, maka kamu seakan-akan kehilangan segala-galanya. Maka orang-orang yang tidak merasakan kebersamaan Allah bersamanya, tidak merasakan rahmat Allah, pertolongan Allah bersamanya, maka disebabkan itu mereka kadang-kadang bila ada masalah, mereka ambil jalan shortcut untuk nak selesaikan masalah, yakni dengan melakukan perkara-perkara yang buruk dan sebagainya. Waliyadzubillah, ada yang sampai ingin membunuh diri dan sebagainya. La ilaha illallah. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya iman dan Islam, dan didikan agama dan didikan Islam, didikan sunnah, membesarkan anak-anak kita dalam keadaan agama, membesarkan anak-anak kita dengan keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak kita untuk suka, untuk biasa dengan berzikir, mendidik anak-anak kita ini dengan sentiasa terhubung hati mereka, terikat hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terhubung hati mereka dengan membaca daripada Al-Quran, terhubung hati mereka ini bersama orang-orang saleh, yang mana apabila cahaya daripada Al-Quran, cahaya daripada zikir, cahaya daripada selawat, cahaya daripada mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini berada di dalam hati mereka, maka ini menjadi satu perlindungan, satu benteng daripada fitnah-fitnah, dan juga daripada orang-orang yang membawa daripada fitnah-fitnah tersebut. Maka zikir, selawat dan perkara-perkara tersebut akan menjadi benteng bagi anak-anak kita, terutamanya di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan cubaan. La ilaha illallah. Disebutkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di sini, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, hendakkah aku beritahu tentang amalan yang paling baik bagi kamu, wa azkaha inda malikikum, mahukah aku memberitahu kamu dengan sebaik-baik amalan kamu dan yang paling bersih pada tuan punya kamu, dan yang paling tinggi pada darjat kamu.
Dan yang paling baik bagi kamu dari membelanjakan emas dan perak, dan lebih utama daripada kamu menemui musuh kamu lalu kamu memenggal leher mereka dan mereka pula menebas leher kamu. Para sahabat menjawab, mahu ya Rasulullah, dia ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah zikir dan natijahnya. Bagi zikir itu pula ada buah-buahnya dan natijah-natijahnya yang bakal diterima oleh orang yang membiasakan diri untuk berzikir dengan sepenuh adab tertib dan hadir hati. Paling kurang sekali dia akan merasakan dalam dirinya kemanisan dan kelazatan dalam berzikir itu, sehingga dia akan memandang kecil di hadapan matanya segala yang pernah dikenalinya dari kelazatan duniawi. Dan kemuncaknya dia akan merasa fana dengan siapa yang diingatinya dalam zikir itu sampai dia melupakan dirinya yang berzikir itu dan segala yang ada selainnya. Maka siapa yang duduk dalam keadaan suci di khalwatnya dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dalam keadaan tenteram segala anggota tubuhnya, menundukkan kepalanya, kemudian dia mengucapkan zikrullah dengan hati yang hadir, nescaya nanti dia akan melihat di dalam hatinya ada sesuatu kesan yang nyata bagi zikir itu, dan kalau keadaan semacam ini terus berkekalan pada dirinya, nescaya akan menjelma cahaya pendekatan, iaitu nur taqarrub kepadanya, lalu akan tersingkap baginya semua rahsia-rahsia keghaiban, iaitu rahsia-rahsia alam yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Sebaik-baik zikir pula ialah yang berlaku serentak dengan hati dan lisan. Zikir dengan hati itu ialah apabila makna zikir itu hadir di dalam hati yang serentak diucapkan dengan lisan, seperti mensucikan Tuhan serta mengesakannya dalam bertasbih dan bertahlil kepadanya. Dan yang utama bagi orang yang berzikir itu, biar zikir itu dengan rahasia atau dengan mengeraskan suara ketika berzikir dan membaca, ialah apa yang dirasakan bagus bagi hatinya. Nah, dekat sini Imam Haddad menceritakan sedikit sebanyak daripada hasil ataupun buah-buah yang akan diterima oleh orang-orang yang membiasakan diri untuk berzikir dengan adab dan hadir hati. Nah, disebutkan dalam salah satu kasidah Imam Haddad, wa in rumta an tahdha biqalbin munawwarin, kalau kamu menginginkan hati yang bercahaya, naqiyin anil aghyari fa'kif ala dhikri, dan suci daripada segala noda, segala kotoran-kotoran hati, maka hendaklah kamu beriktikaf ataupun hendaklah kamu melazimi daripada berzikir. Wa thabir alaihi fil zalami wa fil dhiya, dan kamu bersabar dan berterusan dalam berzikir sewaktu pagi dan waktu malam, sewaktu ada cahaya ataupun sewaktu dalam kegelapan. Wa fi kulli halin bil lisani wa bis sirri, dalam setiap keadaan kamu, dengan lidah ataupun dengan hati kamu. Fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin badalaka nurin laisa kasyamsi wal badri, kerana apabila kamu melaziminya, iaitu melazimi akan zikir tersebut dengan penuh adab, dengan penuh tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan fokus dan adab, yakni fikiran kamu itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kamu itu hadir memahami dan menghayati daripada apa yang sedang kamu baca daripada zikir tersebut, maka akan timbul, akan terbit daripada hati kamu itu satu cahaya, yang mana cahaya itu bukan seperti terangnya cahaya matahari ataupun cahaya bulan, bahkan ianya cahaya yang lebih terang daripada matahari dan bulan. Walakinnahu nurun min nurillahi waridun, akan tetapi ianya merupakan cahaya daripada cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kamu. Ata dzikruhu fi suratin nuri fastaqri, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara tersebut di dalam surah An-Nur, iaitu dalam ayat Allahu nurus samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya kepada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Naam. Wa hakadha. Itu antara buah-buah yang akan diterima oleh orang-orang yang membiasakan dirinya untuk berzikir dengan penuh adab dan penuh kehadiran hati, dan akan merasakan kemanisan dan kelazatan dalam berzikir. Orang yang berzikir, paling kurang dia akan dapat, paling kurang daripada nikmat berzikir itu, dia akan merasakan kelazatan, dan bila dah mula rasa kelazatan zikir itu, susah untuk nak stop. La ilaha illallah. Tapi dia punya rahsia untuk mendapatkan kelazatan yang berterusan adalah untuk berterusan
ataupun istiqamah seperti yang kita sebutkan dalam berzikir. Dan apabila kita merasakan kelazatan berzikir ini, ianya akan mengalahkan memandang kecil di hadapan matanya segala yang pernah dikenali dari kelazatan duniawi. Apa-apa kelazatan? Kelazatan makan, kelazatan minum, kelazatan dapat harta, kelazatan dapat kereta, kelazatan ataupun kenikmatan dapat kereta, dapat rumah, apa-apa daripada perkara dunia yang kita rasa kelazatan ataupun gembira apabila dapat travel, dapat kebebasan dan sebagainya. Apa-apa kelazatan takkan dapat sama ataupun tak dapat mengalahkan daripada kelazatan seseorang yang dapat merasakan kelazatan zikir. Apabila telah diberikan kelazatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada berzikir itu, maka tak ada kelazatan dunia yang dapat mengalahkan daripada kelazatan berzikir. La ilaha illallah. Adapun orang yang tak merasa daripada ataupun belum dapat daripada kelazatan zikir ini, maka bila berzikir malas. Apabila berzikir tak sabar nak habis. Bila hadir majlis zikir, hadir majlis ilmu, kadang dia komplain, kenapalah panjang sangat zikir, kenapalah tak habis-habis lagi dan sebagainya. Kerana apa? Kerana hatinya tidak merasakan kenikmatan daripada zikir yang sedang dibacakan. Dan salah satu perkara yang menghalang kita daripada mendapat kelazatan zikir itu adalah kerana kesibukan fikiran kita, kesibukan hati kita dengan perkara-perkara dunia dan perkara-perkara yang selain daripada zikir. Antara yang banyak mengambil, mencuri daripada waktu ataupun nafas kita yang sangat berharga ini adalah handphone. Handphone kita ni kalau kita mula buka, halas, habis. Seakan-akan kita hayut, lemas di dalam lautan. Seakan-akan bila buka je handphone tu, satu demi satu akan dibuka. Mula Facebooknya, kemudian WhatsAppnya, kemudian Instagramnya, kemudian internetnya, kemudian apa-apa yang ada di dalam handphone sekarang ni untuk anak-anak muda, hanyut dengan game dan sebagainya yang terdapat di dalam handphone ataupun di dalam komputer dan sebagainya. Maka ini merupakan perkara-perkara yang menghalang kita daripada mengalami ataupun menikmati daripada kelazatan zikir. Sebab kita sibuk nak daripada perkara-perkara dunia, nak tengok perkara-perkara yang terdapat dalam handphone, sehingga kita tak boleh lama dalam berzikir, tak boleh lama dalam menzikir. Adapun kalau kita nak juga nak berFacebook dan sebagainya, boleh. Ya, ini kita habiskan dulu zikir-zikir, kita habiskan dulu wirid-wirid kita daripada solat-solat sunat, daripada bacaan Al-Quran, daripada zikir-zikir yang telah ditetapkan. Ya, ini kalau kita nak baca zikir waktu pagi dan malam, ada zikir yang kita baca, khalas kita habiskan dahulu, kemudian ada waktu yang terlapang baru kita buka phone. Adapun kalau kita buka phone dulu, takut-takut khalas satu zikir pun kita tak buat sebab kita sibuk dengan handphone. Disebabkan itu disebutkan dalam riwayat bahawa lain yatahassar ahlul jannah fil jannah illa sa'atan marrat alaihim fid dunya lam yadhkurillah fiha. Ya, ini tak ada orang yang masuk ke dalam syurga akan merasa kesal kecuali atas waktu-waktu yang mereka lalui di alam dunia itu tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu kosong, ada waktu untuk mereka berzikir tapi tak gunakan untuk berzikir. Naam. Kemudian dan kemuncaknya dia merasa fanat dengan siapa yang diingatinya dalam zikir itu sampai dia melupakan dirinya yang berzikir itu dan segala yang ada selainnya. Itu merupakan kelazatan yang paling tinggi, iaitu merasakan kebersamaan, rasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu berzikir dengan adab, berzikir dengan khusyuk sehingga kita lupa segala perkara yang lain. Yang mana kadang-kadang kita merasakan kenikmatan tersebut. Ini bila kita masuk dalam satu majlis zikir, kita masuk dalam keadaan hati yang bersih, kita masuk dalam keadaan tubuh badan yang tenang dan sebagainya. Dibantu pula dengan terkadang orang yang membaca zikir itu dengan suara yang indah dan sebagainya. Maka bila kita menghayati daripada zikir tersebut, seakan-akan kita lupa yang kita ni sedang berada di alam dunia. Seakan-akan kita lupa kita berada di alam dunia. Itu merupakan salah satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kekasih-kekasihnya, kepada hamba-hambanya, yang mana apabila mereka ini berzikir, asbab berada bersama mereka, bila kita berzikir bersama mereka, maka kita lupa yang kita ni berada di alam dunia. Dan itu merupakan salah satu daripada faedah mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang salih. La ilaha illallah. Naam. Dan
Akan tetapi seseorang itu tak akan sampai darjat yang tinggi sebelum dia lalu daripada darjat yang rendah. Maksudnya step by step. Mula lalu mendapat kelazatan daripada zikir, kemudian istiqamah lagi, berterusan lagi, ditambahkan lagi adab, disempurnakan lagi adabnya, disempurnakan lagi fokusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin lama dia berzikir, makin ditambahkan daripada nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Maka siapa yang duduk dalam keadaan suci di dalam khalwatnya maksudnya bersendirian tanpa ada gangguan, dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Maksudnya kalau kita dah tetapkan waktu untuk kita berzikir, maka kalau kita dapat khususkan satu tempat ataupun kita duduk dalam keadaan yang tertentu menghadap kiblat dan sebagainya, tenteram segala anggota tubuhnya, iaitu tidak banyak melakukan pergerakan, tak ada gangguan. Sama ada kita duduk di tempat yang tak ada gangguan ataupun kita ada sifat tenang, tenteram, iaitu hatta kalau anak-anak kita bising di keliling kanan, kita tak kisah. Hati kita masih fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan tak ada anak-anak di sekeliling. Naam. Tenteram segala anggota tubuhnya, menundukkan kepalanya. Ini salah satu asbab untuk mendapatkan khusyuk ataupun kehadiran hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tundukkan kita punya kepala sikit. Kemudian dia mengucapkan zikrullah dengan hati yang hadir. Nescaya dia akan melihat di hatinya ada suatu kesan yang nyata bagi zikir itu, dan kalau keadaan semacam ini terus menerus berkekalan pada dirinya, nescaya akan menjelma cahaya pendekatan, iaitu nur taqarrub. Lalu akan disingkapkan baginya semua rahsia keghaiban. Naam. Iaitu bersendirian, tak ada gangguan. Kalau boleh bila kita berzikir, kalau kita dah tetapkan untuk nak berzikir ataupun nak baca Quran 5 muka surat, 10 muka surat, kalau boleh handphone tu kita tutup mobile data, kita silentkan dia, jangan bagi vibrate, supaya apa, bila kita berzikir, kita baca Quran, tak ada gangguan. Tak ada gangguan, tak ada perkara yang dapat mengambil daripada concentration kita sewaktu berzikir ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebaik-baik zikir pula berlaku serentak dengan hati dan lisan, kerana setiap anggota tubuh badan itu ada bahagian masing-masing dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata beribadah kepada Allah dengan melihat perkara-perkara yang dapat mengingatkan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, ada satu persoalan, apakah perbezaan antara zikir dan ratib? Ratib ni lebih kurang himpunan zikir. Ratib merupakan himpunan zikir, iaitu himpunan zikir yang dihimpunkan oleh orang-orang saleh, ataupun sebagai contoh ratib al-atas yang kadang kita baca, merupakan himpunan zikir yang warid, yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dan sebagainya. Ia merupakan zikir yang datang daripada Rasulullah, yang dikumpulkan oleh satu orang saleh. Maksudnya kalau boleh untuk nak disimpelkan, contohnya kalau kita zikir ambil sendiri, kita boleh pilih zikir sendiri yang kita nak. Tu macam kita ambil vitamin satu-satu, kita ambil vitamin satu-satu. Akan tetapi kalau kita baca himpunan zikir ni yang dihimpunkan oleh orang-orang saleh, adalah seperti kita ambil multivitamin. Orang-orang saleh ni tahu zikir mana yang bermanfaat untuk diri kita siang dan malam, maka dikumpulkan dan diberikan dosage yang rendah. Ini tiga. Akan tetapi kalau seseorang itu istiqamah dalam melakukannya harian, insya-Allah kesannya akan dapat dilihat. Nah, tapi seperti yang kita sebutkan tadi, ini ikut kemampuan kita. Mungkin kita boleh ambil zikir yang khusus, ataupun kita ada zikir yang kita ambil, contohnya harian kita baca ratib al-atas ataupun wirdul latif ataupun sebagainya. Itu mengikut kemampuan masing-masing, lagi banyak ataupun yang lagi istiqamah lagi bagus. Naam. Maka setiap tubuh badan kita ni ada bahagian masing-masing untuk beribadah. Mata digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Telinga digunakan untuk mendengar daripada perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah digunakan untuk berzikir. Jadi walaupun boleh untuk kita berzikir dengan hati kita, akan tetapi biasanya kalau kita berzikir dua-dua, lidah dan hati, maka ini dapat menguatkan lagi kehadiran hati sewaktu berzikir. Terutamanya untuk orang-orang yang baru mula untuk berzikir, iaitu lidah dia itu akan membantu hatinya untuk hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk orang-orang yang telah istiqamah ataupun telah lama dalam berzikir dan sebagainya, iaitu dua-dua itu adalah merupakan satu
satu yakni training juga untuk meningkatkan daripada kefahaman, meningkatkan daripada penghayatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu berzikir. Kemudian disebutkan di sini adalah, dan yang utama bagi orang yang berzikir itu, biar zikir itu dengan rahsia. Zikir dengan bersendirian ataupun dengan suara yang perlahan, atau dengan mengeraskan suara ketika berzikir dan membaca. Ialah apa yang dirasakan bagus untuk hatinya. Kadang-kadang satu orang kalau dia berzikir secara senyap-senyap, pelan-pelan, bersendirian, dia rasa kesannya lebih kuat. Kadang-kadang ada orang pula bila dia seorang dia boring, dia tak ada feel, tak shock. Dia kena zikir dalam majlis baru dia boleh. Jadi sekarang ni waktu PKP, kalau tak boleh nak hadir majlis, maka dia tengok mana-mana program online berzikir, selawat nariyah ataupun ratib ataupun apa-apa jenis selawat ataupun apa-apa jenis majlis zikir yang dilakukan secara berkumpulan, maka dia hadirkan diri. Kerana apa? Kerana orang-orang macam ni dia perlu ada, dan memang kebanyakan manusia pun perlu ada semangat, dan berzikir dalam khairat ramai juga seperti yang disebutkan di sini adalah lebih afdal. Kerana apa? Kalau kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkumpulan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat kepada kita dalam perkumpulan yang lebih mulia daripada perkumpulan tersebut. Naam. La ilaha illallah. Zikir ialah wirid yang dilakukan secara terus-menerus dan selalu. Maka berusahalah agar lisanmu lembut untuk berzikir pada setiap keadaan, kecuali pada masa wirid yang tiada dikumpulkan antaranya dengan zikir, seperti ketika membaca Al-Quran dan bertafakur, iaitu sewaktu membaca Al-Quran, yakni lidah kita tak boleh nak berzikir. Sebab apa? Fokus pada Quran, yang mana Quran tu pun merupakan zikir juga. Maka bila baca Quran tak bolehlah nak berzikir sambil baca Quran. Ataupun sewaktu kita bertafakur, kita menggunakan akal fikiran kita itu untuk memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan tentang segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tafakur ini ataupun berfikir ini merupakan satu ibadah juga, yang akan dibahaskan Imam Haddad pada pengajian yang akan datang, beberapa fasal yang akan datang. Yakni kita memikirkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, memikirkan tentang nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Nabi Muhammad, nikmat pengorbanan Nabi Muhammad, yang perkara-perkara yang telah Nabi berkorban untuk kita sehingga mudah untuk kita mendapat agama Islam. Wahakadha. Jadi ketika menjalankan ibadat serupa ini dan sebagainya, dan ibadat-ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia mengingati lah dengan maknanya yang umum sahaja, dan tidak perlu ditumpukan pada semacam wirid dan zikir. Malah hendaklah bagimu dari segala macam ibadat itu ada wiridnya. Di sini disebutkan bahawa setiap daripada ibadah yang kita lakukan ada wirid-wirid. Sebagai contoh, kita punya solat ada wirid, selain daripada apa yang telah ditetapkan. Rasanya kita dah bahas hari tu. Ini solat-solat sunat, bahagian solat-solat sunat yang Nabi dah sebutkan, duha, witir, apa semua, rawatib semua, itu bahagian dia, tu yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Adapun wirid daripada solat sunat, ini ekstra, solat nafil mutlak yang kita khusus untuk, ini kita tambah untuk diri kita sendiri. Begitu juga daripada Al-Quran, ada wiridnya. Sebagai contoh, hari-hari kita kata kita nak baca satu hari 2 muka surat, tak akan tidur sekali selagi tak baca daripada 2 muka surat tersebut dan sebagainya. Wirid daripada mungkin sedekah dan sebagainya. Hari-hari kita niat untuk nak bersedekah, ataupun setiap hari Jumaat kita niat untuk bersedekah dan sebagainya. Wahakadha. Perkara-perkara yang kita telah khususkan untuk kerana apa? Kerana kita ni manusia senang rasa jemu atas satu ibadah. Hatta dalam ibadah, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa hamba-Nya senang boring. Jadi bila dia tahu hamba dia senang boring, maka dipelbagaikan jenis ketaatan. Kalau penat bersalat, boleh berzikir. Penat berzikir, boleh mengaji. Penat mengaji, boleh bersilaturahim. Penat bersilaturahim, boleh berkhidmat kepada orang-orang salih, berkhidmat kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita dan sebagainya. Maka semua jenis ibadah ini diperbagaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengetahui bahawa hamba-Nya mudah rasa jemu dalam beribadah. Hatta melihat kepada Kaabah, melihat kepada wajah orang-orang saleh, melihat
kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bertafakur akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan pelbagai jenis ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, agar supaya kita sentiasa berada di dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui lidah kita, melalui seluruh anggota tubuh badan kita. Dan kita disibukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang afdal ini, iaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung daripada perihal zikir ini pada pengajian yang akan datang, insya-Allah taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala basahkan lidah kita, sentiasa basahkan lidah kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadinniya kullina salih jami' khairatud dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.